Kita semuanya tahu, tidak ada lagi ketua menteri, tidak ada lagi YB di Banggi. Dewan sudah bubar. Hari ini akan diputuskan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya bila kita memilih YB di Banggi, bila kita memilih siapa kerajaan, siapa ketua menteri di Sabah ini. Penting bagi kita orang Sabah, khususnya bukan hanya orang Sabah, ada orang Semenanjung pun yang boleh mengundi, menentukan ala tuju kemana kita nak membawa rakyat yang ada di sini. Bayangkan masa kita mencapai kemerdekaan, Allahyarham Tun Mustafa Tunku Stephen J. Sunda kerjasama dengan almarhum Tunku Rahman, dengan pimpinan-pimpinan lain, termasuk Lee Kuan Yew, termasuk J. Sunda, termasuk Temanggung juga, dan pimpinan dari Sarawak yang lain, membentuk sebuah negara dinamakan Malaysia. Bila orang tua-tua kita sepakat, Kobol Commission datang ke Kudat, Kobol Commission datang ke Tawau, datang ke Sandakan, datang ke semua pelosok Keningau, bertanya. Orang putih waktu itu diwakili oleh Ratu Elizabeth, adakah mereka setuju untuk membentuk Malaysia? Semuanya setuju. Persetujuan itu atas ikatan bahawa kita tidak mau lagi dijajah oleh pihak British. Kita mau merdeka, kita mau dilepaskan daripada belenggu penjajahan yang ada. Ini yang menjadi ikatan orang tua-tua kita, supaya kita bebas. Bukan hanya bebas dalam hak kehidupan kita daripada pihak British, kita bentuk sebuah negara dinamakan Malaysia. Malaysia tidak boleh lahir kalau tidak ada Sabah. Malaysia tidak boleh lahir kalau tidak ada Sarawak. Malaysia tidak boleh lahir kalau tidak ada Singapura. Waktu itu pada tahun 1962-63. Penting kepada kita diingat. Pasal itu penting pada hari ini pilihan raya. Pilihan raya ini 1 kali 5 tahun. Yang memilih siapa kerajaan di Sabah, orang Banggi, bukan orang Kuala Lumpur. Betul tak? Jadi ini yang penting kepada kita. Pastikan ala tuju kemana kita mau bawa Sabah ini. Waktu warisan bertanding 2018, cuma 20 bulan lebih sejak kita memerintah Sabah ini. 20 bulan pun ada Covid, 20 bulan pun ada lockdown, 20 bulan lebih kita perintah darurat, tidak boleh buat kerja. Orang tidak boleh keluar di mana tempat, kapal terbang pelancong tidak boleh datang. Mau pakai mask, ditutup mulut, takut nanti kena jangkit. Siapa kena tutup berjalan-jalan, kena siasat, kena berjalan. Kedai tidak boleh dibuka 24 jam. Bukan mudah dalam kita memerintah. Waktu itu kita bagi makanan, kedai tidak buka, tapi kita belanja 600 juta ringgit lebih untuk bagi bakul makanan di setiap pelosok Sabah, termasuk di Kudat ini, di Banggi. Bukan kita tidak bagi. Dan kita bagi untuk pastikan bukan hanya di Sabah, anak Sabah di Semenanjung yang kerja, anak Sabah yang berada di Sarawak. Kita belanja duit itu untuk menyelamatkan mereka. Kita beli emas dari China. Saya tidak tunggu ada penutup mulut dari Kuala Lumpur. Belanja berapa juta untuk kita punya emas. Lepas itu kita belanja vaksin bagi ubat orang Sabah. Kena kebimbangan kita. Penyakit ini akan membawa maut. Termasuk ayahanda saya Tun Sekaran. Mudah-mudahan masuk surga. Kita bacakan Fatihah kepada Allahyarham ayahanda saya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.
Ayahanda saya pun sekarang dia meninggal dunia oleh kena COVID. Saya tidak boleh ziarah badan dia di hospital. Karena itu penting kepada kita untuk bagaimana mentakbir sabar, termasuk di kuda. Anak muda tadi penyelaras, kita mau kerja. Pasal itu bila kita 20 bulan lebih perintah Sabah, kita mau buat pelabuhan di kuda. Pasal saya yakin kalau kita belanja duit untuk pelabuhan di kuda, anak-anak kuda tidak kira di Bangika di manakah, sudah pasti mereka akan ada peluang pekerjaan di sini. Bukan hanya peluang pekerjaan dalam bidang perkapalan, pengurusan kapal-kapal datang dari China, paling dekat kuda, datang dari Jepun, paling dekat kuda, datang dari Hong Kong dan paling dekat kuda. Sudah pasti ini akan membantu ekonomi Sabah. Kerana ini merupakan satu pelabuhan yang dalamnya cukup dalam, lagi dalam daripada si Panggar itu, Laut Jangan. Maka itu penting kepada kita. Tapi malamnya 20 bulan mereka kacau gitu, melompat mereka. Hari ini mereka tidak boleh lompat lagi. Waktu dahulu mereka bersatu, berpadu, tumbangkan warisan. Hari ini mereka bergaduh pasal mau berbagi kursi antara satu dengan yang lain. Ini yang kita kena sedar, kena insaf. Pastikan yang penting kepada warisan, kita kerjasama dengan rakyat Sabah di bumi Sabah ini. Kita tidak mau bergabung dengan mana-mana parti. Kita tidak mau bergabung dengan mana-mana parti di Sabah. Pasal apa kita mau bergabung? Baru saja si Ajiji, bukan lagi YB, bukan lagi Ketua Menteri, umumkan bubar Dewan Sabah. Dalam mengumumkan bubar Dewan Sabah, bagi kursi pun belum selesai. Mau selesaikan bagi kursi, yang mereka uruskan masalah 73 orang yang mau jadi calon. Bergaduh mau jadi calon 73 orang saja itu kursinya itu. Rakyat Sabah hampir 4 juta. Apa masalah orang Sabah ini? Kerja, air, elektrik, jalan raya, makanan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan. Bukan mau kursi. 4 juta orang Sabah ini bukan mau bertanding jadi adun. Betul gak? Orang Sabah mau makan. Tapi ada orang cakap, ada YB yang tidak cukup makan. Kamu mau undi YB tidak cukup makan? Amatai nak kamu. Otas kami lu. Kena pikir sedalam-dalamnya. Pilihan raya ini sekali 5 tahun, bukan tiap-tiap hari. Ini bukan hari raya. Ini bukan tahun baru. Kita tunggu angpau, kita tunggu duit. Ini bukan pasal kita mau tunggu duit. Ini bukan kita peminta sedekah. Tapi pilihan raya kali ini kita pastikan orang Sabah tentukan siapa kerajaan di Sabah. Kita tidak mau Kuala Lumpur tentukan siapa Ketua Menteri Sabah, siapa kerajaan Sabah. Orang Sabah tentukan siapa kerajaan di Sabah ini. Bukan kita mau gaduh dengan Kuala Lumpur. Kita bersuara untuk hak kita. Apa kita mau gaduh dengan Kuala Lumpur? Bukan gaduh. Saya sokong mereka sekarang. Saya bagi tangan orang lain. Saya sokong kerajaan persekutuan. Adik saya jadi timbalan menteri di Kuala Lumpur. Masa kan kita gaduh? Tapi bila kita suarakan hak kita, salah ke itu? Mau gaduh ke itu? Umpama istri dia bagi semua suaminya. Kau pergi pasar kau beli ikan. Bukan mau bergaduh itu dan apa kaneng kau makan kedai kopi yang milik karain. Banyak rain di kurit. Bukan gaduh. Kita minta, kita berunding, tapi jangan terlampau lama sangat rundingan ini. Sampai mati Tun Mustafa, sampai mati Tun Fuad, sampai mati dia sudah masih runding. Kita bentuk Malaysia, ada sudah dalam perlembagaan. Apa yang
perjuangkan dalam perlembagaan. Hak kita. Apa hak kita? Sabah ini lain daripada negeri-negeri lain. Sabah Sarawak ini lain daripada negeri-negeri lain. Kita ada hak immigration. Kita ada hak 40%. Wah, ini yang kadang-kadang kita kena tahu. Bagaimana dalam pindaan-pindaan perlembagaan yang ada. Ada dalam perlembagaan Malaysia yang ada. 2018, 2019, 2017, 2016, apa perlembagaan Malaysia? Dalam perlembagaan Malaysia artikel 1. Ini perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia ini saya bawa 2019. Dalam perlembagaan Malaysia 2019, apa yang dinyatakan? Negeri-negeri dia cakap. Malaysia dinamakan dalam bahasa Melayu dan Inggris sebagai Malaysia. Dan negeri-negeri yang termasuk dalam Malaysia ialah negeri Johor, negeri Kedah, negeri Kelantan, negeri Melaka, negeri Sembilan, negeri Pahang, negeri Pulau Pinang, negeri Perak, negeri Perlis, negeri Sabah, negeri Sarawak, negeri Selangor, negeri Terengganu. Ini perlembagaan yang telah pun diubah dalam perjanjian 63. Waktu warisan mendiang BKLU, Menteri Undang-Undang, bawa pergi Parlimen. Tidak cukup 2/3. Kita tidak dapat mengubah perlembagaan Malaysia pasal perlu 2/3. Ini perlembagaan sekarang. Bila TYT Sarawak sekarang, Tun Junaidi bawa ke Parlimen, warisan sokong apa yang jadi pada hari ini perlembagaan Malaysia. Negeri-negeri Tanah Melayu yaitu Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu. Negeri-negeri North Borneo yang kedua terdiri daripada Sabah dan Sarawak. Yang ketiga dahulu Singapura, tapi Singapura sudah keluar. Mananya kita yang membentuk Malaysia. Tanah Semenanjung, North Borneo, Singapura. Ini perlembagaan yang diubah. Siapa yang mengubah ini? CRS. Waktu itu kita membawa pertama yang mengubahnya Kerajaan Parti Warisan Sabah ini yang membawa perlembagaan. Hak yang kita tuntut. Hak apa yang kita tuntut? Dalam perlembagaan Malaysia, pemberian khas Sabah dapat, Sarawak dapat, itu pemberian khas. Tapi dalam perlembagaan Malaysia yang disebutkan di sini, ini perlembagaan. Dalam hal Sabah, pemberian amountnya 40%. Sarawak tidak ada 40%. Kenapa lesen dikeluarkan oleh Kuala Lumpur? Kami kena tahu siapa punya nelayan. Lain-lain Vietnam kah, dari China kah, kena diurus oleh Sabah. Pengurusan simpadan dan digital 17 perkara dipersetujui. Sekarang ini yang mengurus bukan lagi Majelis Keselamatan Negara, yang mengurus pengurusan simpadan pelancong kah, tangkap ikan kah, diurus oleh kerajaan negeri Sabah. Siapa yang buat? Bukan si Haji Jiwa itu, warisan itu yang membuatnya itu. Oh, dia bilang sekarang ini kami bersyukur dapat 4 berapa juta itu. Kenapa Datuk Syafiee terima 56 juta? Bukan saya terima semata-mata. Saya bincang di jawatan kuasa kabinet. Saya tidak setuju peringkat awal. Jumlahnya tidak cukup. Ada formulanya. Tapi kita kerjasama dengan Pakatan Harapan waktu itu. Berunding dengan baik. Pasal pemberian khas itu lain, bukan 40%. Amir Zan ini cakap saja ini orang ini.
Tidak tahu apa yang dia bicarakan. Lepas itu boleh dia bicarakan, saya pun boleh selesaikan buat jalan, buat elektrik 1 tahun. Bila saya cakap buat jalan sama elektrik 1 tahun, saya nyatakan saya boleh selesaikan masalah air sekarang di Sabah ini dalam jangka masa 1 tahun. Bukan jalan raya, bukan elektrik. Pasal air ini sampai banjir Sabah ini. Pareo ulan banjir Pinampang. Hujan ada, kadang-kadang kemana air? Ada 2 perkara. Satu, air yang dirawat, ada di Talibung, di Tuaran, ada di Tawau, ada di Sedakan. Tingkatkan keupayaan dia untuk kita keluarkan air. Masalah air ini bukan treatment of water, bukan untuk merawat air. Masalah air ini pengagihan air. Ada pipe yang bocor, bukan setakat pipe yang bocor, ada duit jumpa 100 juta di jabatan air rasuah. Itu yang YB tidak cukup makan. Anak sin dari nang sigang. Saya akan siasat syarikat yang jual air. Dari mana dong dapat air? Mustahil dong tidak dapat dari jabatan air ini. Air mahal itu kalau mineral water. Betul gak? Ini live ini. Baik dong dengar. Saya akan siasat satu persatu ini. Besok kita jadi kerajaan. Kita pastikan rakyat mesti menikmati kemudahan menjadi keutamaan. Keperluan rakyat, airnya, elektriknya, jalan rayanya, sekolahnya, kesehatannya penting kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, maka dengan itu penting kepada kita pastikan orang Sabah, rakyat Sabah yang ada hak mengundi dibagi pilihan. Kali ini saya akan pilih calon yang tidak boleh melompat. Kalau dia melompat, dia akan bayar 10 juta ringgit. Dia akan tanda tangan kontrak. Kau lompat 10 juta. Kau lompat, pilihan raya kecil balik. Kita ada undang-undang parti kita. Ini penting kepada kita. Tidak semudah ini. Untuk pastikan kita belajar dari kesilapan kita yang lalu. Kadang orang bang ini saya turun ke bawah. Datuk Seri, kau pilihlah calon, jangan duduk yang di Kota Kinabalu. Pilihlah orang calon yang duduk di Bangil. Supaya senang kami mencari. Kadang-kadang susah kami cari. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang penting kepada kita, pastikan rakyat dibagi pilih untuk kamu siapa yang jadi calon kamu. Boleh? Bayangkan hari ini orang akan datang ini ke Bangi, musim tidak ada air di Bangi ini. Ada Sia Cici datang menyelesaikannya. Ada Sia Nur Ibrahim datang. Ada Susain datang. Ada Antonelek datang. Ada Maksamu datang. Atap kapat tua nikah. Anawang belum bagi yang mohe. Bang Pilihan Raya Papua sampai ke Lutonga Bangi. Tarau Pangkua. Tuan-tuan dan puan-puan, pasal apa? Waktu kamu bermasalah, orang tidak datang. Tapi pilihan raya orang ada masalah. Masalah apa? Masalah bukan air itu. Masalah bukan harta barang itu. Masalah bukan kerja itu. Masalah undi itu orang mau itu. Kamu punya tangan, jangan jual undi ini. Satu hari pilihan raya mengundi, pastikan kamu pikirkan kamu punya anak. Kamu pikirkan kamu punya cucu. Penting. Saya masih ingat layaran Tun Mustafa. Bila saya jumpa dia di England, di London, tahun 1976-77. Angiskul kata teman-teman. Tun Mustafa. Angiskul kata teman-teman. Bang Nia Angiskul amolek kemana atau pengusian bangsa. Pasal itu saya tidak kira bagaimana keadaan susahnya. Hari ini saya ada di Bangi. Besok lusa saya pergi di Kota Maluku, Metung. Lepas itu pergi Sedakan. Bukan pasal apa?
pasal kita mau selamatkan Sabah ini daripada kemiskinan. Anak kita, tidak apa kita hari ini susah, tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada kerja. Jangan cucu kita lagi susah mereka rasa daripada apa yang kita rasa. Yang penting kepada kita, gunakan undi yang ada untuk masa depan anak-anak. Bukan masa depan saya, bukan masa depan saya. Saya bukan gila mau jadi ketua menteri. Sudah saya ditawarkan menjadi timbalan Perdana Menteri. Ini live ini, boleh dengar siapa yang tawarkan saya jadi timbalan Perdana Menteri. Saya tidak kira bagaimana untuk membantu anak-anak kita pada kali ini. Pilihan raya kita akan ubah keadaan senario politik di Sabah ini. Saya harap boleh. Jangan undi parti-parti dari Kuala Lumpur. Boleh. Undi parti warisan. Jangan hanya pikir undi parti tempatan. Orang tempatan, namanya tempatan, tapi suaranya tempatan, tindakannya tidak tempatan. Penting kepada kita. Presiden Star, si Jeffrey, 5 tahun jadi timbalan ketua menteri. Pernah dibagi kerantana orang Tambunan. Saya tidak sampai 5 tahun jadi ketua menteri. 480 kerantana di Tambunan orang dusun saya bagi. 2.800 kerantana saya bagi. Jangan kita hanya cakap mempertahankan hak Sabah. Jiji cakap kita jaga rumah kita. Kau jaga rumahmu, air pun tidak ada itu. Elektrik pun padam itu. Bani ada yang nama, bani yang puas nama lapuhan itu. Air pun slogan Sabah maju jaya, maju air itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sampai mengkulas, sampai saya berpenuh. Kenapa saya berpenuh? Saya harap bila saya berpenuh undinya pun berpenuh. Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya harap pilihan raya kali ini kita pastikan kita kerjasama dengan Kuala Lumpur. Dorang di Kuala Lumpur. Saya tidak cakap banyak kali. Di Kuala Lumpur hampir 700 adu mereka ada. 600 adu yang ada. Kita di Sabah ini 73 saja. Orang 700, kita 73. 73 kita punya, itu pun mau ambil itu. Jangan tidak pikir. Saya tinggi orang Sabah jabatan dalam kerajaan persekutuan saya. Bukan Tun Mustafa, bukan Tun sekarang, bukan Musamad, bukan Jadi Citingan, bukan Baili. Naik presiden, menteri kanan, bukan kiri. Tapi kita ada penerian. Kita ada ketegasan dalam kita berpolitik. Pilihan raya dahulu pertama 2018 sampai saya ditahan di Riman. Kononnya saya dituduh mencuri duit 1 bilion. Pakai baju orange. Siang malam tidur dengan orange baju. 2 minggu tidur di lantai, tidak ada bantal. Orang jumpa duit berarti juta, pakai kok, pakai nitai. Saya pakai baju orange, mbak kuat, mbak kantin, macam-macam. Hari ini kita pastikan jangan salah pilih. Jangan salah pilih, bukan untuk saya, masa depan untuk kamu, anak-anak khususnya zuriat kita bersama. Kalau daripada nomor 1 bangkit sampai ke 73 sifatin ditawar, semuanya kita berpadu, insyaallah suara kita akan kuat dan cepat. Tapi kalau suara kita berpecah, siapa yang mau dengar? Kalau suara kita berbalangan satu, siapa yang mau dengar? GRS, Gabungan Rakyat Sabah. Hari ini rakyat Sabah bergabung berpecah-pecah. Si Jeffrey
sudah keluar, yang teknik keluar, yang lain sudah keluar. Belum lagi mengundi, makutas negara bercerai. Belum sampai mengundi sudah bercerai. Tapi ada orang cakap, kita bercerai hari ini, lepas pilihan raya, bergabung kita balik. Dan hari ini pasal itu bergabung. Pasal itu saya beritahu, warisan kerjasama dengan rakyat Sabah. Kerjasama dengan kami. Kerjasama, bukan kerjasama dengan mati-mati. Pasal apa kita bekerjasama dengan rakyat? Kita tahu apa rakyat yang mau air, mau elektrik, mau hospital, mau pendidikan, mau harga barang baik, mau pekerjaan. Itu yang rakyat tahu, bukan kursi. Sekarang gaduh pasal kursi. Lepas pilihan raya gaduh siapa jadi menteri. Sudah dapat menteri, si Haji gaduh dengan Bung Mokhtar pasal projek. Maka Bung maksa pasal Simba. Sejarah dia petunjuk Tuhan. Seluruh bubar dewannya, 9 daripada wali mereka, 10 daripada wali mereka keluar video. Sudah dapat duit. Video itu, yang cakap bukan saya cakapkan. Kamu dapat video dia. Warisan 20 bulan kita mereka adalah suap. Saya ambil kain barang. Saya ambil projek main bodoh. Tidak ada itu. Mana kita ambil projek dari Kuala Lumpur. Saya boleh pujuk Tun Mahathir. Kalau saya mau projek main bodoh, boleh. Tun, saya tolong kau. 2 kali kau jadi Perdana Menteri. Bagilah sama saya. Tapi saya belajar, saya tahu. Pasal apa? Saya tidak mau diikat leher saya. Saya tidak mau diikat kaki saya. Kaki ini, suara orang Sabah. Kaki ini, kaki orang Sabah. Betul. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekian, kita tahu kita susah. Saya tahu ini. Datang sudah. Macam tadi, orang muda itu yang sudah ada bakul beras. Belum beras dan dia takut. Sin pula takut boleh. Dagang namun, jangan minta. Tapi kalau orang bagi bukan kita berminta sedekah, kita dapat buat, kita dapat takat. Ya, duit kalau punya duit itu, bila dah si kemarin dan duit ini, anda minta pada diri saya ini. Jangan dong cerita minta calon, minta peruntukan. Bukan tidak saya tahu. Besok saya siasat siapa buat projek ini, siapa punya cerita, saya akan siasat itu. Jangan dong main-main. Apa dong kan kita ini tidak? Jangan dong main-main dengan saya. Saya sayang sama orang-orang di Pulau Bangki. Pasal itu hari ini saya datang, walaupun besok saya banyak kerja, malam ini pun saya tempat saya berada di kerja. Tapi tuan-tuan, saya harap jam berapa dengan nanti JT Komda paling bekerja nanti di Kota Kinabalu jam 1, jam 2 JT kan. Besok kerajaan bagi ingat, Hosea, Mijul bagi ingat, tambah JT, jangan ada JT 1 sejak 1 pagi, mesti kita tambah JT. Ya, jangan, bukan hanya JT, saya sudah maklumkan Hosea untuk setakat bakalan air. Tipuan macam dibuat di Bangkoka. Di Bangkoka ada air di Bangkoka baru-baru ini saya pergi Bangkoka. Kemudian apa di situ? Air boleh keluar dong. Belanja dia 25.000. Betul ya bos ya? Ya? Di situ 25,000 ini. Ya. Dan ada saya akan luluskan 3 tempat untuk bakalan air Tipuan yang melalui belanja 75.000 hari ini supaya kamu ada air. Besok kita jadi kerajaan, kita akan selesaikan masalah di Bangki. Ya, sekolah berapa sekolah? Lebih 10 sekolah yang tidak ada air. Ada sekolah papan. Hari ini belanjakan 60 bilion. Saya sudah suara di Parlimen. Bagi duit ini pastikan jangan hanya jumlahnya berbilion, tapi kemana duit? Bagi duit itu kepada kawasan rakyat yang memerlukannya. Sekolah yang berpapan, sekolah yang tidak ada air, sekolah yang tandas pun tidak ada. Dulu saya ketua menteri,
Bila saya pergi Long Pasir, saya tanya gurunya, ada tandas? Tidak ada tandas. Jadi budak-budak pergi mana dong buang najis itu? Pergi hutan. Ini bukan saya reka ini. Bukan kita reka. Pergi hutan. Amang ngeka bang ni harimau ni keket kan lalu ngeka itu. Kadang-kadang ini yang penting kepada kita, pastikan jangan salah. Anak-anak muda dibangkit, pastikan jangan berpecah berbalah. Kita berpecah hari ini, rakyat Sabah. Yang memecah bukan hanya parti itu, digunakan orang-orang kita. Bayangkan, ini video live ini. Saya sudah bagi tahu pemimpin-pemimpin yang lain. Satukan rakyat kita dalam satu parti yang dinamakan Warisan. Warisan ini satu parti yang berbagai bangsa, tidak kira agamanya, tidak kira bangsanya. Ya, mana ada pemimpin Islam di dunia, Presiden Pakistan, Presiden Indonesia, yang bagi Kristian satu hari cuti tambahan, cuma warisan saja kerajaan. Bukan si Pairin, bukan si Dompok, bukan Congkakiat, bukan yang Teklim. Saya tanya Mufti, berapa hari cuti orang Islam? Maulud Rasul, Mahal Hijrah, bulan puasa, 1 minggu. Berdosakah saya ini memberi kelulusan 1 hari tambah semua orang Kristian? Masakan kita berdosa kalau kita tambah 1 hari, sekurang-kurang anak yang kerja di Kuala Lumpur boleh balik ke Banggi, boleh balik ke Sabah untuk menengok nenek mereka, keluarga mereka itu. Saya bukan ketua menteri Islam, saya Islam. Saya bukan ketua menteri Bajau, saya ketua menteri Sabah waktu itu. Orang Sabah berbagai kaum, berbagai agama. Jadi kita mentadbir ini untuk bukan keluarga kita semata-mata. Saya punya adik Datuk Yusuf di Ladakku, saya tumpangkan di Ladakku. Anak bapa saya di Sempurna itu, Datuk Nasir, Datuk Razak, saya tumpangkan anak bapa saya itu sekarang punya anak. Bukan saya tidak sayang, saya punya keluarga, itu hanya saya ini. Tapi bila kita dalam gelanggang politik, jangan hanya pikir keluarga, pikirkan rakyat 4 juta orang Sabah ini. Betul tak? Kau demikian habarano tidak cukup makan itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian, saya berharap sungguh agar usaha kita ini sudah hampir jam 1. Jadi saya ingat berat hati mau tidak berucap panjang. Kalau pendek ucapannya, saya takut undinya pun pendek. Tapi tidak, panjang undinya. Mudah-mudahan doakan kepada Allah SWT supaya orang kita jangan berpecah, jangan berkalah. Ingatkan, ya, pilihan raya ini cukup penting untuk kita mengubah sejarah politik di Sabah. Sabah diterpin oleh pemimpin orang Sabah. Ya, dia ke Lumpur, kita kerjasama dengan orang. Di Sabah kami tahu apa yang kami mau. Jangan ajar kami apa yang kami mau. Kata Wan Kuai ni kakak neko bolong bawis. Butuh sagol. Bukan kita dia tahu apa yang kita mau, kita tahu apa yang kita mau. Pilihan raya ini pastikan kita tentukan siapa ketua menteri, siapa kerajaan di Sabah. Boleh. Jangan berpecah belah. Jangan berpecah oleh kerana mereka akan gunakan orang kita sendiri, orang Sabah datang kemari menggunakan parti-parti. Paling banyak parti di dunia di Sabah ini. Parti bintang, si Jeffrey tidak boleh naik ke bintang, dia gunakan roket DAP. Tidak sampai roket ke bintang, Gunung Kinabalu tidak apa. Tidak boleh sampai Gunung Kinabalu, ini lagi ulama akar, parti akar. Tidak cukup akar, mak cinta pun, parti cinta Sabah.
Mbak Nikabolen Heranda tidak sampai cita-citanya untuk perempuan bercinta, dia mimpi di impian. Berarti yang ngupilah aku. Kemana mau dibawa orang Sabah ini? Sintun Mustafa hidup, Asno yang dimatikannya. Ya, tidak dikasih hidupnya. Pasal dia tahu akan berpecah-pecah orang Sabah ini dengan banyak pati. Hari ini petunjuk Tuhan kepada umat, rasuah mereka, pati mereka ini berbalah berpecah antara satu dengan yang lain. Penyelesaiannya apa? Undilah pati warisan Sabah. Boleh? Jangan pecah-pecah undi. Baltabonan sin, baltabonan papain, dasar undi. Satu hari saja itu pilihan raya itu. Bukan tiap-tiap tahun itu jumpa sama kamu. Betul kan? Saya peringatkan tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian, untuk kita berpadu bersatu pada pilihan raya kali ini. Jadi oleh kerana masa tidak mengizinkan pengurusi majlis, saya doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di muka bumi ini akan mendapat petunjuk dalam pilihan raya kali ini. Jangan bimbang saja. Mau siap? Jangan lupa 3 tibuel. Kalau tidak siap nanti saya cari kau nanti. Ya, siapkan supaya orang kita ada air. Sekurang-kurang tidak ada tibuel. Dia pandai ini. Dia buatnya di mangkok saya sendiri. Air itu saya basuh saya punya mulut, saya minum. Tidak sakit perut saya. Di mana dia ada tibuel di situ. Jadi siapa yang buat ini? Ada orang di sini yang buat. Nanti saya akan pastikan ada dikenal pasti 3 kawasan untuk pastikan supaya ada air sedikit sebanyak, tidak perlu dibayar airnya ini. Untuk mandi kah, basuh kain kah, kalau sudah siap macam di Bangkoka itu sudah siap dong bawa tangki untuk bawa air. Tapi besok kerajaan jangan bimbang. Saya akan penuhkan tangki ini supaya orang Banggi ini dapat air. Ya. Saya tidak mau orang bawa daripada Kudat, bandar itu. Bawa sini jual di jeti. Buat apa mau jual-jual jeti? Kalau mau jual daripada tangki itu jual. Boleh. Yang elektrik dulu ini yang saya beritahu. Saya tidak cakap elektrik kita buat sampai 4 tahun. Tidak ada 1 tahun. Mengambil masa itu. Ada penyelesaian dia. Dulu saya Menteri Kampung Solar dengan mantan arwah Tan Sri Samsudin itu. Aziz Samsudin dulu. Kita lancarkan waktu itu, kita tambah lagi. Masalah dia bateri. Bukan kita tidak boleh tolong, kita tolong. Tapi hari ini saya harap tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa ya, pilihan raya besok nanti undi pati warisan. Terus betul-betul mana? Kailu umputun Mustafa. Ya? Bodoh itu sialitun Mustafa. Terus damat pasal-pasal semua dikumpul. Anak Tun buat Steven ada sini, anak Tun Pusrah pun kita sokongan kami main dulu. Anak Jaya Sundang jangan berpecah-pecah. Di Banggi, di Kaningau, Jaya Sundang punya cucu sudah ada itu. Jangan berbalah, jangan berpecah antara satu dengan yang lain. Ya, bimbang ini pasal calon. Semua mau jadi calon. Si Mijul pun ini pun mau. Jangan. Tapi si Mijul sudah beritahu Alawi ini Mijul tidak mau jadi calon. Dia cuma mau tolong supaya parti warisan menang dalam pilihan raya ini. Yasin tolong semuanya. Nah, ini jangan Yasin tolong, jangan tidak tolong. Ini kayak dulu jangan pikir calon ini. Semua orang-orang muda ini kena bergabung, pastikan supaya jangan tanya siapa calon. Jangan tanya siapa calon. Saya tahu kamu mau orang, tapi jangan tanya siapa calon. Yang bertanding di Banggi ini warisan. Yang bertanding di Banggi ini warisan. Kamu paham semuanya? Betul ya? Dan daun di luana, jangan tengok mukanya. Yang kita tengok patinya ini, yang boleh praktis Sabah ini. Ada yang datang kemari bertanding, pun dia bilang baju hitam.
Saya pun mau hitam. Buat apa kamu tanding-tanding undi baju hitam? Bukan boleh bentuk kerajaan. Warisan ini ada YB di Sipitang, warisan ada YB di Tawa, ada YB di Sandakan, ada YB di Datu, ada YB di Sempurna, ada YB di merata tempat. Ini parti boleh memerintah di Sabah kelak nanti. Mau bebas sana, buat apa bebas-bebas? Itu bukan bebas, duitnya bebas. Bukan boleh bentuk kerajaan, betul tak? Yang kita mau bentuk pilihan raya ini kerajaan dan pimpinan kita jadi ketua menteri. Betul mana? Jadi saya ingat setakat itu saja. Tidak mau cakap panjang. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang datang pada hari ini. Ya, mohon ampun dan maaf. Terkasar bahasa, tersilap katakan saya dengan niat baik. Tujuan kita untuk menyatukan rakyat Sabah, bukan hanya di tempat-tempat lain, khususnya di Pulau Banggi ini. Pastikan kali ini kita menang pilihan raya pada kali ini. Boleh? Boleh? Undi! 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 Selamatkan! 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 Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.